Assalamualaikum semua. Terima kasih sudi siarkan kisah aku ni. Usia perkahwinan aku dah 10 tahun. Ini perkahwinan aku yang kedua. Masa bernikah, aku ada seorang anak perempuan. Suami aku pula duda tak ada anak. Sekarang anak dara aku dah berusia 19 tahun. Aku berkenalan dengan dia hanya lebih kurang setahun macam tu. Kemudian kami bernikah. Di awal perkahwinan kami bahagia, Alhamdulillah. Masuk tahun kedua, aku mulai rasakan tekanan sebab dia inginkan anak. Aku cuba sedaya upaya untuk mengandung, tapi belum ada rezeki. Sejak dari itu, setiap kata-kata dia seolah-olah aku yang tak nak. Aku usaha sendiri, mengurut, makan vitamin, semuanya dah. Aku tahu aku subur. Aku minta dia buat ujian kesuburan. Tapi dia tak nak. Dia cakap dia okey. Hampir 2 tahun lebih usia perkahwinan kami. Akhirnya aku berjaya mengandung. Tapi dalam tempoh kehamilan, aku banyak makan hati dengan layanan dia ke atas aku. Sepatutnya dia happy dengan kehamilan aku, tapi dia nampak macam biasa-biasa je. Sedangkan dulu dia berkahwin dengan bekas isteri dia pun hampir 18 tahun tanpa ada zuriat. Mesti dia happy dengan kehamilan aku, tapi dia nampak biasa. Tak ada keterujaan di mata dia. Aku bersyukur masih ada insan lain di sisi aku yang begitu teruja dan seronok dengan kehamilan aku. Ya, anak daraku yang teringin sangat nak ada seorang adik dan kawan. Sampailah masa aku bersalin anak aku yang jaga aku dengan penuh perhatian. Walaupun dia masih muda di awal usia belasan tahun. Dia tolong mandikan adik, jaga adiknya. Syukur Alhamdulillah. Tapi aku kesian dengan anak dara aku. Suami aku selalu kasar dengan dia. Perkataan yang keluar semuanya yang menyakitkan hati. Mungkin itu namanya bapa tiri kan. Aku sedih, simpati dengannya. Mana mungkin seorang ibu tidak sedih melihat orang lain melayan anaknya begitu. Hidup aku penuh dengan cabaran selepas aku bersalin. Seiring dengan masa, suami aku semakin berubah dan aku mula bekerja untuk menampung hidup aku dan anak-anak. Dan disebabkan simpati pada suami yang menanggung beban seorang diri, aku bekerja untuk menolong meringankan beban yang ditanggung. Tapi sejak aku mula bekerja, aku nampak suami mula mengambil kesempatan di atas kemurahan hati aku. Aku yang tanggung perbelanjaan untuk rumah tangga. Sampaikan suatu hari, dia cakap yang dia telah ditamatkan perkhidmatan kerana company dia dah habis kontrak. Aku ingatkan hanya sementara, namun bulan berganti bulan dan hampir setahun dia masih belum bekerja dan masih memilih-milih pekerjaan. Sedangkan aku berhempas pulas bekerja dan membuat pekerjaan sampingan demi untuk kelangsungan hidup kami. Allah yang mengetahui, rezeki aku dan anak-anak tak putus-putus. Aku dapat kontrak hantar kuih-muih untuk sekolah asrama. Syukur Alhamdulillah. Rezeki aku masuk terlalu mudah. Sampaikan aku tak menang tangan nak handle. Tapi aku menjadi hamba kepada suami sendiri demi kesenangan dia. Sekarang tanggungjawab mencari nafkah 100% beralih ke bahu aku. Beban yang terpaksa aku tanggung. Sepanjang hampir 8 tahun aku hidup menafkahi diri sendiri dan anak-anak. Sedangkan dia terus-menerus menjadi beban bagi aku.
Dia sudah selesa dengan hidup yang tak perlu fikir-fikirkan apa-apa lagi. Dia ibarat isteri dan aku ibarat suami. Aku bersabar. Aku cuba bertahan demi anak-anak. Aku telan walaupun aku tidak dihargai. Aku malu andai kata aku bercerai lagi untuk kali kedua. Dah banyak kali juga aku ajak dia berbincang tentang tanggungjawab. Berpuluh-puluh kali aku minta dia menjadi suami yang bertanggungjawab, memahami aku yang amat-amat keletihan, berperang dengan emosi dan perasaan aku sendiri. Tapi yang aku dapat cuma sindiran dan kata-kata yang menyakitkan hati aku. Seolah-olah aku tak layak dihargai sebagai seorang isteri. Masa berlalu. Aku cuba reda dan ikhlaskan hati aku demi anak-anak. Setiap kali itu jugalah Allah menguji aku sedikit demi sedikit ujian. Anak gadis aku kemalangan, patah bahu. Aku sebagai ibu tentulah cemas, risau dengan keadaan anak gadis aku. Tapi yang membuatkan aku betul-betul sedih dan terkilan, suami aku langsung tak peduli. Tak hiraukan langsung keadaan anak gadis aku. Luluh hati aku dengan kata-kata yang dilemparkan pada aku mengenai anak gadis aku. Menyalahkan semua yang terjadi kepada aku dengan kata-kata yang menikam jantung aku. Tersentak aku. Anak gadis masuk hospital seminggu, tapi suami aku langsung tak bertanya khabar. Seminggu aku ulang-alik ke hospital menjaga anak gadis aku yang sakit. Seminggu tu jugalah aku memikirkan sedalam-dalamnya. Sampaikan aku mengambil satu keputusan yang mengejutkan dia. Aku buang perasaan belas dan simpati dalam hati aku. Aku nekat. Aku yakin dengan keputusan aku. Ya, aku dah hilang rasa malu. Nekat. Aku ambil keputusan paling drastik. Keputusan yang buatkan semua orang terkejut. Suami aku benar-benar terduduk. Ya, cerai. Aku dah buat permohonan cerai. 2 bulan lagi aku akan naik ke mahkamah. Pada mulanya dia ingatkan aku main-main. Masa mula-mula aku bagi tahu keinginan aku untuk bercerai, dia kata, silakanlah pergi ke mahkamah. Selepas aku serahkan surat saman untuk hadir ke mahkamah, dia terkejut. Yang paling mengejutkan aku, dia terduduk sambil memegang kaki, minta ampun dan maaf. Kononnya dia tak maksudkan begitu, tapi sedikit pun tak ada rasa simpati dalam hati aku. Segala-galanya kosong bagi aku. Aku rasa puas terlepas segala yang terbuku di hati. Ya, aku langsung tak ada simpati lagi. Tiada kasih atau sayang untuk aku pertahankan lagi. Sambil dia memaksa-maksa aku, merayu-rayu dalam paksa untuk aku menerima dia kembali, aku keluar dari rumah bawa anak gadis aku. Anak lelaki yang kecil berusia 7 tahun sengaja aku tinggalkan. Aku tinggalkan rumah 2-3 hari untuk menjauhkan diri dari dia dan tenangkan diri aku sendiri. Puas aku fikir, aku kembali ke rumah. Aku mesti kembali. Kembali aku kali ini untuk menjadi diri aku sendiri. Tegas dalam kata-kata dan perbuatan. Aku minta dia berpindah keluar dari rumah aku yang aku duduki dengan anak-anak. Aku nekat. Aku tegas dalam kata-kata. Puas hati aku melihat dia merayu-rayu, memohon ampun dan maaf kepada aku. Sambil mengakui segala kesalahan dia. Dan paling menyakitkan hati aku bila keluar perkataan, abang saja nak tengok ayang boleh tanggung ke tak? Sakit sangat bila aku dengar dia cakap macam tu. Sambil aku tersenyum sinis. Sekarang, abang kenalah tanggung keputusan yang abang buat dulu. Saya boleh tanggung, takkan abang tak boleh menanggung akibatnya. Menangis, merayu bila dia tiada duit dan tempat nak dituju. Puas hati aku. Puas yang tersangat-sangat puas. Pagi tadi dia hantar anak ke kedai aku sambil anak aku berceloteh. Ibu, Abah dah packing-packing baju semua. Barang-barang semua dah packing dah. Nak balik rumah, duduk rumah atuk. Aku cuma tersenyum puas. Rasakanlah. Doakan aku tabah.
kuat demi anak-anak. Semoga tiba waktunya nanti semuanya selesai secara baik dan cepat. Doakan juga aku dapat menuntut saki-baki harta sepencarian yang masih berbaki dan amat bernilai untuk aku dan anak-anak. Aku akan buat dia membayar kembali harga keringat dan kudrat aku. InsyaAllah.